Nah, bila kami utus Rasul, mereka tak mahu nak beriman, hak tu baru kena siksa. Adapun tak ada Rasul, nah, tak beriman pun tak kena siksa. Rasul tak ada. Hak ni yang kita pakai hujah. Ayah Nabi, mak Nabi tak masuk neraka. Nah, dia tak masuk dalam neraka sebab dia masuk di dalam golongan ahlul fatrah. Jadi ahlul fatrah mereka tak kena siksa. Dia kata begitu. Sebab ayah Nabi wafat sebelum Nabi dilahirkan lagi. Nabi tak lahir lagi. Ayah dia dah wafat dah. Adapun mak Nabi wafat ketika mana Nabi umur 6 ataupun 7. Tak atas khilaf lah. 6 ataupun 7 tahun. Ada yang kata 6 tahun baru mak Nabi wafat. Jadi kita duk bincang ni, asal dia duk bincang tentang wajib kita beriman dengan kitab-kitab yang turun daripada langit. Jadi kita dah bahas dah kitab-kitab yang turun daripada langit. Jadi musannif dia buat mai sikit perbahasan tentang kafir ahlu fatrah. Jadi fatrah ni maksudnya satu sengkang masa. Satu sengkang masa tu orang panggil fatrah lah. Cuma apa maksud yang kata kafir-kafir ahli fatrah tu, iaitu orang yang selepas Rasul yang dahulu, dia lepas dah daripada Rasul yang dahulu, dan sebelum bangkit Rasul pula. Ni sebelum bangkit ni, sebelum diutus Rasul pula. Mudah kata dia putus kebangkitan Rasul waktu dia. Waktu dia tu tak ada Rasul. Jadi lepas Rasul dulu, nak bangkit Rasul pula tu, masa tu orang panggil masa fatrah. Masa yang putus daripada kebangkitan Rasul ataupun putus daripada diutus Rasul pada masa tu. Misal macam mana? Seperti kafir-kafir Arab. Kafir Arab ni selepas wafat Nabi Ismail, lepas wafat Nabi Ismail dan belum bangkit ni, belum diutus Nabi Muhammad jadi Rasul. Jadi Nabi Ismail wafat. Nabi Ismail ni Mekah lah. Jadi Nabi Ismail ni Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim tu suruh hantar Nabi Ismail dengan Siti Hajar, hantar pergi duduk dekat Mekah. Jadi Nabi Ismail ni daripada keturunan dia tu tak ada Rasul lain lah. Daripada keturunan dia tu yang ada hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ismail ni dialah yang bawa dakwah dekat orang Arab tu. Tapi bila dia dah wafat, nak bangkit pula Nabi kita tu jauh lah. Masa tu beribu tahun pula nak bangkit Nabi kita. Okey. Jadi mula daripada putus Rasul tu, dah dia wafat apa semua, nak bangkit Nabi kita tu, tu orang panggil zaman fatrah. Dan orang yang hidup di dalam masa tu orang panggil ahlul fatrah. Orang-orang yang mana depa ni putus kebangkitan Rasul. Tak ada Rasul waktu depa. Jadi Nabi Ibrahim kita maklumlah yang masyhur dia. Anak Nabi Ibrahim ni Nabi Ismail. Lepas tu anak Nabi Ibrahim juga Nabi Ishaq. Nabi Ishaq alaihi salam. Jadi Nabi Ishaq ni mak dia Siti Sarah. Nabi Ismail mak dia Siti Hajar. Kok Nabi Ishaq ni yang turun banyak Rasul. Daripada Nabi Ishaq turun dapat anak Yaqub. Rasul. Yaqub dapat anak Yusuf. Yusuf pun Rasul. Jadi
turun banyak lah. Kut belah Ishak ni turun banyak. Sampai Nabi Isa lah. Nah, semua turun kut belah tu. Yang turun kut belah Nabi Ismail ni seorang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hak tu. Dialah yang turun kut belah Nabi Ismail. Dan dia penutup bagi segala rasul. Maksud dia tak ada rasul yang barulah lepas Nabi kita tu tak ada. Jadi dia kata selepas wafat Nabi Ismail, lepas tu belum bangkit Nabi Muhammad jadi rasul. Maka mereka jawab bagi adapun tu, maka mereka itu kafir-kafir Arab tu. Kafir-kafir Arab tu, bukan. Maka mereka itu ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni ataupun kafir ahlul fatrah ni lepas daripada neraka. Depa ni lepas daripada neraka. Jadi depa tak masuk dalam neraka. Apa maksud lepas tu? Tafsir dia yakni tiada masuk neraka. Ahlul fatrah dia tak masuk neraka. Depa tak ada rasul. Tak sampai kat depa wahyu tu tak sampai. Rasul tak ada. Royah pada kata tiada masuk tu, dan jikalau mereka itu ahlul fatrah tu sembah berhala dan berzina sekalipun, walaupun depa sembah berhala. Buat tokong pula duk sembah matahari ke, sembah bulan ke, sembah pokok, tengok pokok besar sikit depa sembah. Walaupun macam tu, tetap depa tak masuk dalam neraka. Tu kelebihan yang Tuhan bagi kepada ahlul fatrah. Dia tak samalah. Kita bukan ahlul fatrah. Dia tak masuk neraka. Jadi bila tu? Yang kata sembah bahala tu di masa belum bangkit Nabi Muhammad jadi rasul. Sebelum Nabi Muhammad bangkit jadi rasul tu, depa tak disiksa lah. Kalau depa mati dalam keadaan macam mana pun tak disiksa. Tu. Maka tiada masuk neraka mereka itu ahlu fatrah tu atas qaul yang sahihnya qaul. Jadi atas qaul yang sahih, qaul yang sah lah, hak ni tak masuk neraka. Ada dalilkah firman Allah Taala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula? Ini surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Artinya, dan tiada kami menyiksa akan seorang. Kami tak seksa akan seorang ni hingga kami bangkit akan rasul. Sehingga kami bangkit akan rasul, maksudnya kami utus rasul. Nab'atha ni maksudnya kami utus. Kami bangkit ni kami utus akan rasul. Bila kami utus rasul, mereka tak nak beriman, hak tu baru kena siksa. Adapun tak ada rasul, tak beriman pun tak kena siksa. Rasul tak ada. Hak ni yang kita pakai hujah. Ayah Nabi, mak Nabi tak masuk neraka. Dia tak masuk dalam neraka sebab dia masuk di dalam golongan ahlul fatrah. Jadi ahlul fatrah, mereka tak kena siksa. Dia kata tu. Sebab ayah Nabi wafat sebelum Nabi dilahirkan lagi. Nabi tak lahir lagi. Ayah dia dah wafat dah. Adapun mak Nabi wafat ketika mana Nabi umur 6 ataupun 7. Tak atas khilaf lah. 6 ataupun 7 tahun. Ada yang kata 6 tahun baru mak Nabi wafat. Ada yang kata 7 tahun. Jadi tak diutus lagi. Nabi kita tak diutus lagi waktu tu. Baru 7 tahun, 6 tahun tak diutus lagi. Jadi kalau gitu, kita tak katalah ibu Nabi dalam neraka. Kita tak katalah pak Nabi duduk dalam neraka. Ni dalil dia ni ayat Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ingat. Ini tiada kami menyeksa akan seorang hingga kami bangkit akan rasul. Bangkit ni utus rasul. Yakni tafsir rasul tu yakni rasul yang menyampaikan kepada itu orang.
Nah, rasul yang menyampaikan kepada itu orang lah. Bukan dengan rasul yang dahulu. Nah, bukan rasul hak dulu-dulu dah. Rasul hak menyampaikan lah. Kalau rasul hak dulu, tengah tu dia untuk kaum dia ya. Nah, masa tu lah. Tapi Nabi kita ni, kalau Nabi kita ni habislah. Nah, Nabi yang terakhir. Tak ada lah Nabi baru tu, tak ada lah. Yang nak kata kita pun ahli fatrah apa. Dah tak ada masa, memang tak ada Nabi baru dah. Memang tak ada lah. Dia duk tunggulah. Kau nak tunggu kau ada Rasul baru bangkit ke hujung-hujung ni, tak ada. Tu Rasul Melayu tu mengarut. Nah, dia bukan Rasul pun. Dia mengaku jadi Rasul, tapi dia bukan Rasul. Inilah pada kata tiada masuk neraka tu. Inilah tiada masuk neraka tu, ahlu fatrah tu, qaul yang sahihnya qaul. Hak ni qaul yang sahih. Nah, maksud dia ada muqabil jugalah, ada gulawan dia juga. Cuma ulama bincang syurga dia ni adakah sama dengan syurga orang yang beriman. Hak tu dibincanglah. Ada yang kata syurga dia tak samalah dengan syurga orang beriman. Orang beriman ni syurga dia kemah lagi lah. 5 star lah. Kalau hak nu mungkin dalam 2 bintang, 3 bintang lebih kurang gitulah. Tapi nak cerita dia tetap tak masuk neraka. Tetap tak masuk neraka. Habis hang tu. Dan muqabil qaul yang sahihnya. Tu dah apa? Dan muqabil qaul yang sahihnya qaul itu tidak boleh diterimanya muqabil. Tak boleh terima. Muqabil tak boleh terima. Muqabil maksudnya gulawan kata masuk ke neraka, tak beriman masuk ke neraka. Tak boleh terima tu. Tak boleh terima. Macam mana nak masuk neraka? Tuhan habaq jelas-jelas. Nas dia jelas. Tuhan takkan utus selagi mana tak dibangkitkan Rasul. Bila dibangkitkan Rasul tak mau beriman, barulah diseksa. Tuhan takkan seksa. Gitu. Tuhan takkan seksa hamba dia ni selagi mana dia tak bangkitkan Rasul. Bila dia bangkit Rasul, hak tu barulah nak dikira. Tu kita kalau kita mengaji bab mukallaf pun. Mukallaf ni di antara syarat untuk jadi mukallaf ni sampai seruan Islam tu. Kalau tak sampai seruan Islam, bukan mukallaf. Bila bukan mukallaf, tak ditekan pun dengan hukum syarak. Bila tak ditekan dengan hukum syarak, tak ada lah dosa, pahala apa untuk orang macam tu. Sebab dia tak masuk dalam kata mukallaf pun. Jadi ibu bapa Nabi ni, dia ahlul fatrah. Jadi dia tak ditekan dengan hukum syarak apa pun. Jadi tak ada apa yang kata neraka tu, tak ada. Untuk mereka ni tak ada. Habis. Sebab tu tengok dia tarik balik. Maka dua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada masuk neraka, tak masuk neraka. Sebab apa tak masuk neraka? Ilat dia kerana kedua-duanya ibu bapa Nabi itu ahlu fatrah. Dia masuk dalam kata ahlul fatrah. Depa ni orang yang tak ada Rasul kat depa. Tak sampai. Tak diutuskan Rasul. Tak ada. Ada ulama' dikira di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Hak tu pun ada 500 tahun, 600 tahun ni. Ni kalau kira sampai Nabi Ismail ni lagi jauh lah. Nak sampai Nabi Ismail. Ada ulama' dikira tu daripada Nabi Isa diutuskan sampailah bangkit balik Nabi Muhammad tu. Diutuskan Nabi Muhammad tu. Lama mana? Ada 600 tahun. 600 tahun pun atas satu pendapat lah. Tapi celah-celah tu ada Nabi lain. Celah-celah tu ada Nabi lain. Cuma ulama' jawab kata Nabi lain tu pun tak masyhur satu. Ada yang kata hak tu Nabi bukan Rasul. Nabi bukan Rasul. Rasul yang wajib menyampai. Ada pun Nabi dah. Dia faham dah. Ni kena jaga ni. Ada orang ni dia seronok. Dia duk buh mokpok Nabi dalam neraka. Hak tu masalah juga tu.
Lagi tengok dia jawab bab hadis tu. Jadi kerana kedua-duanya ahlu fatrah. Wafat sebelum bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul. Jadi macam tadilah, bapa Nabi dia wafat ketika mana Nabi duduk dalam kandungan. Ibu Nabi wafat ketika mana Nabi ini umur 6 tahun ataupun 7 tahun. Waktu tu baru mak dia wafat. Jadi memang tak diutus lagi Nabi kita waktu tu. Jadi tak bolehlah kita nak kata mereka ni masuk dalam kata ahli neraka, tak boleh. Adapun hadis riwayat Muslim daripada Anas ni, Sayyidina Anas bin Malik, Nabi kata apa? Anna rajulan, Sayyidina Anas lah kata, anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi, qala finnar, falamma qaffa, tu kena jaga tu, tulisan tak apa jelas, qaffa, qaf, patu fa, ya tak ada titik. Falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnari. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih lah. Artinya bahawa seorang lelaki berkata ia seorang lelaki, ya Rasulullah, di manakah bapa aku? Napa aku ni kedudukan dia di mana? Bersabda ia Nabi, bapa engkau di dalam api neraka. Tu dia. Nabi kata bapa engkau di dalam api neraka. Maka tak kala berpaling lelaki itu. Bila dia berpaling, nak tinggal lah, nak balik ke, nak keluar daripada majlis, lebih kurang begitu lah. Maka menyeru ni memanggil Nabi akan lelaki itu. Nabi panggil pula lelaki itu. Maka bersabda ia Nabi, bahawa bapa aku dan bapa engkau dalam neraka. Bapa aku dan bapa engkau dalam neraka. Inna abi wa abaka finnar. Ni macam mana ni? Hak ni yang Wahabi dia pegang kuat sungguh ni. Dia tiba terus dia kata tu Nabi sendiri mengaku kata pak dia duduk dalam neraka. Satu, kita kena faham dia bercanggah dengan ayat Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Lepas tu hadis ni dia bukan mutawatir. Ayat Quran tu tak confirm dah mutawatir. Lepas tu adalah cara jawab tu adalah cuma kita ikut hak musannaf. Nanti ikut hak musannaf ni. Musannaf kata apa? Yakni Nabi bersungguh-sungguh orang yang kafir. Nabi bersungguh-sungguh orang yang kafir yang mati di dalam kafir, tak kala sudah bangkit Rasul kepadanya, kepada orang itu, masuk neraka. Dia memang macam tu bahasa dia. Keadaan ni. Lagi tak tu memang macam tu lah. Bahasa. Yang ni Nabi bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh lah. Kalau ikut ni, kata sungguh-sungguh lah. Cakap sungguh-sungguh. Habaq betul-betul lah. Orang yang kafir, yang mati di dalam kafir. Dia mati di dalam kafir tu bila? Tak kala sudah bangkit Rasul kepadanya, kepada orang tu. Dah utus dah Rasul. Rasul tu jadi Rasul dah. Rasul tu dah diutus dah. Dia pergi mati dalam kafir juga. Tak masuk Islam. Hak tu dia kata, itu masuk neraka. Hak tu masuk neraka juga. Jangankan sekadar bapa engkau, sekiranya jika bapa aku sekalipun, macam itulah. Tak kala sudah bangkit Rasul, jika tiada ia bapa aku ni beriman, mati dalam kafir, semacamlah masuk neraka juga. Itu dah abang tu lah. Tu lebih kurang maksud macam itulah. Nabi nak kata bersungguh-sungguh. Kata orang yang bila Rasul dibangkitkan, dia tak mau nak beriman, maka dia mati masuk dalam neraka.
Jangan kata pak hang, pak aku pun kalau dia tak beriman, sama juga. Macam tu lah. Seolah macam tu. Nak menyungguh macam tu. Tu atas satu jawapan lah. Ada yang jawab kata, inna abi wa abaka finnar. Abi tu bukan bapa tapi pak menakan. No Abu Lahab tu, gengan tu. Nah, sebab orang Arab ni kadang tu bapa depa tak panggil abi. Nah, kalau pak betul depa panggil walid. Nah, walid. Tu ada jugalah orang Arab panggil abi tu. Tapi banyak dia bila sebut abi ni dia lebih kepada pak menakan. Bukan pak kandung. Jadi abi kat situ ada yang jawab kata hak tu pak menakan Nabi. Nah, pak menakan Nabi bukan pak Nabi. Nah, bukan pak Nabi. Habis. Jadi kita tak ada letak lah. Nah, tak saja-saja duk pergi letak bukan benda seronok pun. Hak ni benda yang menggembirakan Nabi kadak pun. Nah, jadi kita fikir tengoklah. Ni duk sunnah tetap pun pak Nabi dalam neraka. Nah, bahas lebih pula tu. Nah, jadi tengok ulama dia jaga sungguh. Lagi tengok dia kata apa? Padahal bapa Nabi itu mati sebelum bangkit Rasul. Nah, padahal pak Nabi mati sebelum bangkit Rasul. Maka tiada masuk neraka. Nah, dia tak masuk neraka. Ni tengok. Dia ambil nas ulama kita. Dia kata apa? Waqad su'ilal qadi Abu Bakar ibnu Arabi an rajulin qala anna aban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fin nari fa ajaba bi annahu mal'unun li'anna Allah qala innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Ini kena jaga ni. Nah, Tuhan kata dah. Nah, hadut menyakiti Allah dan menyakiti Nabi tu, nah Tuhan laknat sungguh ni. Wa a'adda lahum 'adzaban muhinan wala adza a'zamu min an yuqala anna abahu finnar. Artinya, dan sungguhnya ditanya, ada orang tanyalah akan Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi. Qadhi Abu Bakar Al-Arabi ni nama dia Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Kat tu. Nah, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Dia nama sama dengan Tok Wan dia. Ayah dia sama dengan Tok Nyang dia. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad. Nah, bin Ahmad. Dia dimasyhurkan dengan Qadhi Abu Bakar Ibni Arabi. Dia orang Andalus. Nah, Andalus. Nah, macam itulah. Dia sebut Andalusia lagi ni kira pergi umrah lah. Bukan Andalusia. Dia sebab Al-Andalusi. Nah, dia punya apa? Nisbah dia tu Al-Andalusi, Al-Maliki, mazhab Maliki lah. Wafat tahun 543. Awal agak 543 tahun wafat. Cuma wafat dia tu ulama kata fi Fas, di dalam Fas. Bukan dia bukan ahli Fas. Fas ni Fes. Nah, lah ni orang panggil Fes lah dekat Maroko. Kalau kita baca kitab Arab, kitab Nahu Matan Jurumiyah, Syekh Al-Ajrum. Dia ada sebut tu, min ahli Fas. Kita ingat, dia ni Pah dulu. Pah ni ditubuh tahun bila ni? Bukan Pah parti lah. Ni Fes. Nah, kalau dekat Maroko tu, dia ada nama tempat dia orang panggil Fas. Nah, Fas. Jadi banyak ulama Maroko Maula. Tu dikatakan Maroko Maula lah. Daripada bincang, saya tak mau bincang. Kita pun tak tahu hakikat macam mana.
serah kat Tuhan lah. Kalau dia bohong, dia jawab nyerilah. Biar api lah. Habis tu. Jadi dia kata apa? Qadhi Abu Bakar Ibni Arabi ni ada orang mai tanya. Ditanya akan Qadhi Abu Bakar bin Arabi. Ditanya tu daripada seorang lelaki ya, yang berkata ia. Daripada ni dia nak tentang. Bukan orang hak tanya tu. Dia tanya ni, dapat kata ni ada orang lelaki ni. Ada seorang lelaki ni, macam tu lah. Tentang seorang lelaki yang berkata ia lelaki. Ada seorang lelaki dia cakap macam ni. Mai duk abad kat Qadhi Abu Bakar ni. Dia kata apa? Bahawa bapa Nabi Muhammad itu di dalam neraka. Oh, ada dah zaman dulu ada dah. Duk bahas benda ni. Kalau ikut zaman Qadhi Abu Bakar tu tahun 500 dululah. 500 Hijrah. Zaman kita lah ni sejuk sikitlah bab ni. Sebelum ni siap masuk radio lagi lah. Siap masuk radio. Dulu biasa masuk radio Hakim lagi duk bincang kata Pak Nabi duduk dalam neraka. Tu zaman tu lah. Zaman saya duduk sebelum pondok kan, lebih kurang waktu duduk pondok lah masa tu. Ada duk bincang. Lah ni tak ada lah. Jenis macam tu tak masuk lah radio. Orang sekat ni lah. Jadi duk bincang tu. Pak Nabi dalam neraka. Jadi ada seorang lelaki ni duk kata bapa Nabi masuk neraka. Jadi dia kata apa? Maka menjawab ia Qadhi tu. Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi itu dia jawab kata apa? Dengan bahawasanya orang yang berkata bapa Nabi masuk neraka itu ialah orang yang Allah Ta'ala laknat akan dia, akan orang tu. Orang ni orang yang Tuhan laknat. Nak laknat ni ada dalil ke? Tuhan laknat ni kerana bahawasanya kerana bahawasa Allah Ta'ala berfirman. Ni dalil dia. Dalil dia tu. Mula dekat tadi ni. Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah tu. Tu. Saya pun tak cari surah apa. Kena cari tengok lah. Kena cari tengok surah apa tu. Patut innal ladhina yu'dhuna. Ni surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 57. Surah Al-Ahzab ayat 57. Al-Ahzab ayat 57. Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Muhina tu. Ni ingat ni. Tuhan kata apa? Orang yang menyakiti. Bahawa seorang yang menyakiti akan Allah dan akan Rasulnya, Rasul Allah itu. Hak duk menyakiti Allah, menyakiti Rasul. Menyakiti Rasulullah. Itu melaknat akan mereka itu orang tu oleh Allah Ta'ala di dalam dunia dan dalam akhirat. Sebab tu mazhab Maliki ni dia ulama ni pula Qadhi Abu Bakar ni mazhab Maliki pula. Imam Malik ni dengan Nabi tu habis meta lah. Orang duk pergi cakap pelik-pelik kat Nabi ni tak ada lah. Dia jenis macam ni kalau mazhab Maliki hukum bunuh lah. Duk kata kat Nabi, kutuk Nabi, tangkap bunuh. Dia tak ada ubat lah. Tak ada ubat. Mazhab Maliki depa cukup kerah bab ni. Mazhab Maliki. Imam Malik tu dalam Madinah pun tak pakai kasut. Tak mau pakai kasut. Sebab hak tu tanah tempat Nabi. Tempat Nabi. Tak pakai kasut dia. Jalan pimai-pimai mana pakai kasut. Tu Imam Malik. Dia cukup jaga sungguh lah. Adab sungguh baca hadis Nabi ni. Kali nak baca tu
Nah, dia akan pakai wangi-wangian, nah, bersugi, dia pakai habis cantik lah kita kata, baru dia baca hadis Nabi. Itu Imam Malik, orang yang jaga adab sungguh dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi nabak orang kata kat Nabi ni dalam mazhab dia memang hukum bunuh lah. Hukum bunuh. Jadi ini jelas dalam Quran kata Tuhan laknat orang yang duk menyakiti Nabi ni, Tuhan laknat di dalam dunia dan dalam akhirat, dan mensedia oleh Allah bagi mereka itu orang tu, orang yang menyakiti itu akan seksa yang sangat hina. Tu habis tu. Dan tiada ada menyakiti akan Nabi yang terlebih besar. Kata apa Imam Abu Bakar, Qadhi Abu Bakar bin Arabi ini, dia kata apa? Tiada ada menyakiti akan Nabi yang terlebih besar, terlebih dahsyat daripada bahawa dikatakan bapa Nabi itu masuk neraka. Tak ada. Lain duk kata Nabi, bapa Nabi masuk neraka ni, hak ni menyakiti Nabi. Menyakiti Nabi. Jadi kita tak ada ni lah, tak ada fikirlah kat tu. Tak ada sebutlah benda-benda macam tu. Intaha dia ambil dalam kitab Syarah Kifayatil Awam. Syarah Kifayatil Awam ni Imam Bajuri lah. Kalau ikut tu nama dia Tahqiqul Maqam. Syarah Kifayatil Awam tu nama dia Tahqiqul Maqam, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Habis hang tu. Pi lagi dia kata apa? Soalan, pertanyaan, apa arti wajib percaya dengan segala rasul? Apakah arti wajib percaya dengan segala rasul? Jawabnya, wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan i'tiqad. Dia kena percaya, dia kena i'tiqad, ni mengaku dalam hati. Ada bagi Allah beberapa ramai nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi bilangan nabi dan rasul-rasul tu banyak. Hak tu wajib kita kena i'tiqad. Berapa bilangan dia? Ada yang meletakkan bilangan rasul 313 dan bilangan nabi 124,000. Tapi qaul yang sahih disebut juga di dalam Kifayatul Awam, Imam Bajuri dia kata qaul yang sahih ni iaitu kita tak meletak bilangan yang tertentu. Disebut oleh Imam Bajuri kata apa? Was-sahihu fil anbiya'i wal mursalina al-imsaku an hasrihim fi adadin. Bermula qaul yang sahih, pendapat yang sahih pada para nabi dan para rasul ialah menahan diri. Imsak ni maksudnya menahan diri an hasrihim, menahan daripada menghad akan mereka itu. Menghad ataupun mengsakatkan mereka itu pada bilangan. Pada bilangan adadin muayyanin, bilangan yang tertentu. Kita tak boleh nak had. Had tu qaul yang sahih. Sebab apa? Kata Imam Bajuri, li'annahu rubbama adda ila ithbatin nubuwati awir risalati liman laysa kadzalika fil waqi'i aw ila nafyi dzalika amman huwa kadzalika fil waqi'i. Kerana terkadang dia akan membawa kepada kita mensabitkan kenabian ataupun kerasulan bagi mereka yang bukan nabi dan bukan rasul. Kalaulah kita kata rasul 313. Tengok tak sampai 313, ada 300 ya. Maksudnya kita dah mensabitkan 13 orang yang bukan rasul. Kadang jadi waktu. Dan terkadang dia bawa pula kita menolak mereka yang nabi. Kita menafikan mereka yang nabi ataupun mereka yang rasul. Contoh dia, kita letak 313 rasul. Tiba-tiba rasul dah ada 400 orang. Maksudnya kita dah tolak banyak tu. 87 orang kita dah buang lah daripada golongan rasul. Maka sebab tu qaul yang sahih kata kita jangan letak bilangan rasul tu. Tu yang
disebut juga dalam di dalam Quran tu minhum man lam naqsus alaika. Nah, setengah daripada mereka itu ar-rasul tu mereka yang kami tak pernah cerita ke atas engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setengah dia kami tak pernah cerita. Ada setengah yang kami cerita, setengah lagi kami tak cerita. So, ada yang Tuhan tak cerita. Jadi kalau gitu, tu yang kata pendapat yang sahih kata, bilangan Rasul banyak mana kita tak letak had. Nah, cuma ada yang letak 124,000 atas riwayat. Ada riwayat. Nah, 313 Rasul, 124,000 Nabi. Ada yang letak macam tu lah. Nah, dia jadi kot tu. Nah, cuma kata Imam Bajuri, fayajibu at-tasdiqu bi anna Allah Ta'ala rasulan wa anbiya'a 'alal ijmali. Nah, maka wajib oleh membenarkan dengan bahawa sabit bagi Allah Ta'ala tu rasulan. Bi anna lillahi rasulan. Gitu. Nah, dengan bahawa sabit bagi Allah Ta'ala tu rasul. Ada bagi Allah tu rasul. Dan juga nabi-nabi di atas jalan ijmal. Nah, atas jalan borong ada. Nah, cuma secara tafsir 25 orang. Gitu. Jadi banyak mana bilangan Rasul tu, hak tu kita serah dekat Allah. Hak wajib kita tahu secara tafsir, sekali dia akan bagi tahu lah. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsirnya, hanya yang wajib kita mukallaf ni, ketahui dengan tafsirnya. Tafsir ni maksudnya hurai satu-satu. 25 jua. Hak tu hak wajib kita tahu secara tafsir. Nah, ada 25 orang Rasul. Imam Suhaimi, dia sebut dalam kitab dia. Nah, hak ni saya ambil daripada kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia suka ambil perkataan Imam Suhaimi. Nah, Imam Suhaimi ni dia kata apa? Yajibu 'alal mu'mini an ya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khuddamahu asma'ar rusuli al-mazkurina fil Qur'an. Nah, yajibu 'alal mu'minin, wajib atas orang yang beriman ni mengetahui satu, wa yu'allima, dan mengajar ia. Wajib dia kena tahu, diri dia kena tahu satu, yang kedua dia kena ajar. Ajak siapa? Sibyanahu, akan kanak-kanaknya. Budak-budak anak-anak dia lah. Kena ajak anak-anak. Wa nisa'ahu, dan perempuannya, isteri dia, kena ajak. Wa khuddamahu, dan tukang-tukang khidmat dia. Nah, pembantu dia, orang kerja dia, dia tokar, dia ada orang kerja, dia kena ajak orang kerja. Nah, ataupun pembantu yang tak makan gaji ke, sama juga lah. Dia tak kira khodam makan gaji, tak makan gaji, hak tu sama. Lepas tu, hamba. Kalau ada hamba, dia kena ajak. Ajak siapa? Ajak asma'ar rusuli al-mazkurina fil Qur'an. Akan nama-nama Rasul yang disebutkan di dalam Quran. Wajib kena ajak. Nah, anak-anak kena ajak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kena menyanyi tu. Tu lah. Nah, hak tu yang mudah dia. Jadi kita kena ajak secara detail, satu-satu. Nah, sampai dia ada alasan dia. Ajak tu sampai tahap mana? Hatta yu'minu bihim, sehingga beriman mereka itu dengan mereka itu ar-rasul. Nah, sampailah beriman anak-anak, isteri-isteri, khadam apa semua tu beriman dengan rasul-rasul tu. Wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan, dan membenarkan mereka itu dengan sekalian rasul-rasul tu secara tafsir. Nah, depa membenarkan dalam hati. Wala yadhunnu anna al-wajiba alaihim al-imanu wala yadhunnu anna al-wajiba alaihim al-imanu bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqat. Wala yadhunnu, dan tidak menyangka oleh mereka itu, anak isteri ini dia tak menyangka annal wajiba, bahawa kewajipan di atas mereka itu ialah beriman dengan Nabi Muhammad sahaja.
Nah, kalau kita tak pernah ajak, lagi daripada ingat kata kita kena beriman dengan Nabi je lah. Nabi Muhammad aja. Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Memang betul bila kita sebut Muhammadur Rasulullah, masuk jugalah Rasul-Rasul yang lain dalam tu. Tetapi takut-takut anak isteri ni duk ingat kata Nabi Muhammad seorang tu lah Nabi. Hak tu yang kita kena percaya. Ni tak padan. Sebab tu Imam Sahimi kata sebab tu kena ajak juga anak bini. Supaya mereka ni tak sengka kata beriman tu beriman dengan Nabi Muhammad saja. Hak lain bukan Nabi. Jadi macam puak Yahudi, beriman seorang saja. Nabi Musa saja. Hak lain tak mau. Tak boleh ke tu? Tak boleh. Fa innal imana bi jami'il anbiya. Maka sesungguhnya iman tu dengan sekalian anbiya. Ialah mana? Wajibun ala kulli mukallafin. Ialah wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Kena beriman. Kena beriman dengan Nabi ni, hak ni wajib semua mukallaf. Tak ada seorang pun yang terlepas. Tak ada seorang pun. Habis hang tu. Sebab tu yang kita wajib, wajib kita kena ajak juga kita dan juga anak isteri. Tu Tuhan kata dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hendak pelihara olehmu akan diri kamu. Satu. Wa ahlikum dan akan ahli kamu. Maksud dia kena jaga juga. Ni setengah tu dia media. Anak bini dia tak buat. Tadi kecuali kalau dia boleh lah. Dia boleh bahagian tu tak ada masalah apa. Dia boleh balik duk cerita tak ada masalah apa. Kalau tak boleh kena heret juga. Kena heret. Ni bab akhirat ni kita kena berat sikit lah. Kalau bab dunia boleh berat, takkan bab akhirat tak boleh. Bab dunia ni anak tak pas sains, hantar tuition sains. Anak tak pas matematik, hantar tuition matematik. Anak tak erti tauhid, tak hantar pun ngaji tauhid. Ni tak mahu macam tu. Tak cukup. Dunia ni desak mati habis lah. Habis hang tu jawabnya, jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan i'tiqad ada bagi Allah beberapa banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsirnya 25 jua. Hak ni kita bincang lagi. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsirnya 25 jua. Ini dekat satu kita. Sebab ada meeting.